Assalamualaikum, salam sejahtera. Nu aku, saya Hikmat Juni. Rakyat Sabah masih perlu menunggu untuk mengetahui siapa akan dilantik Ketua Menteri berikutan keputusan Pilihan Raya Negeri PRN Sabah yang menyaksikan tiada parti mutlak mencapai majoriti mudah. Tumpuan kini terarah kepada Yang di-Pertuan Negeri Sabah Tun Juhar Mahiruddin untuk menggunakan kebijaksanaan dalam membuat keputusan. Walaupun Pengerusi Barisan Nasional Sabah, Datuk Seri Bung Mokhtaradin dan Ketua Bersatu Sabah, Datuk Seri Haji Jinor telah berjumpa Tun Juhar petang ini, namun masih tiada kata putus. Disebabkan Gabungan Rakyat Sabah GRS bukan parti berdaftar, maka masih ada kemungkinan Datuk Seri Muhammad Syafiee Apdal turut berada dalam pertimbangan Tun Juhar bagi mentadbir Sabah. Keadaan di depan pintu masuk Istana Negeri Sabah tenang dengan kawalan ketat oleh pihak polis. Petugas media juga telah berkumpul di pintu masuk istana berkenaan sejak awal pagi bagi memperoleh jawapan teka-teki siapa bakal menjadi Ketua Menteri Sabah yang baharu. Keputusan PRN Sabah menyaksikan tiada parti yang mendapat kemenangan mutlak untuk membentuk kerajaan negeri. Walaupun GRS mengumumkan kemenangan dengan majoriti mudah 38 kerusi, namun GRS tidak diiktiraf oleh Suruhanjaya Pilihan Raya SPR sebagai gabungan yang berdaftar. Mengikut artikel 6/7 Perlembagaan Sabah, Yang di-Pertua Sabah perlu melantik ketua sebuah parti yang telah menang dalam pilihan raya umum sebagai Ketua Menteri dan diyakini mampu mendapat sokongan majoriti daripada DUN. Berikutan itu berdasarkan artikel berkenaan, Warisan adalah parti berdaftar yang memenangi majoriti kerusi DUN iaitu sebanyak 29. Perkara tersebut turut ditegaskan Presiden Warisan, Datuk Seri Panglima Haji Muhammad Syafiee bin Haji Apdal ketika bercakap kepada media malam tadi. SPR dalam pengumuman keputusan penuh PRN malam tadi menyatakan Perikatan Nasional menang 17 kerusi, Barisan Nasional menang 14, Parti Bersatu Sabah 7 dan bebas 3 kerusi. Dalam PRN Sabah, Datuk Seri Muhammad Syafiee berjaya mempertahan kerusi DUN Senalang dengan majoriti 4,631 undi dalam pertandingan 5 penjuru. Beliau menewaskan calon Perikatan Nasional Nur Razman Utonain yang juga anak saudaranya serta di Pangeran Ahmad Datuk Ali Alam dari Parti Perpaduan Rakyat Sabah, Muhammad Ramzan Abdul Wahab Pertubuhan Kebangsaan Sabah Bersatu USNO dan Majlis Lais PCS. Berikut adalah analisis keputusan Pilihan Raya Negeri PRN Sabah ke-16 semalam. Parti Warisan Sabah, Warisan dan rakan sekutunya dalam Warisan Plus berjaya mengekalkan rekod cemerlang di pantai timur Sabah dengan memenangi 16 kerusi Dewan Undangan Negeri DUN dalam Pilihan Raya Negeri PRN Sabah ke-16. Warisan menyapu bersih 11 kerusi DUN di 4 kawasan parlimen di pantai timur Sabah iaitu di Batu Sapi, Sandakan, Silam dan Semporna. Kerusi DUN itu adalah Tunku, Segama, Silam, Kunak, Sulabayan, Senalang, Bugaya, Sekong, Karamunting, Elopura dan Tanjung Papat. 5 kerusi lain yang dimenangi di pantai timur Sabah adalah Sebatik, Merotai, Kukusan, Sri Tanjung dan Gam-Gam. Manakala di kawasan komuniti Cina, rakan sekutu warisan DAP turut mengekalkan rekod cemerlang apabila berjaya mempertahankan 6 kerusi yang dimenangi dalam pilihan raya umum ke-14 lalu. Kerusi DUN yang berjaya dipertahankan oleh DAP yang bertanding atas tiket warisan adalah Luyang, Kapayan, Likas, Elopura, Sri Tanjung dan Tanjung Papat. Sementara itu, 2 muka baru antara 7 calon wanita yang berjaya mendapat mandat dalam PRN Sabah ke-16. Calon muka baru daripada Warisan, Rina Jainal, mengetepikan calon veteran Barisan Nasional Chaya Sulaiman dengan majoriti tipis 10 undi di DUN N70 Kukusan. Manakala 3 lagi calon warisan berjaya mempertahankan kerusi masing-masing iaitu Norazlina Arif, Kunak, Manis Muka Muhammad Dara, Bugaya dan Jenny Lasimbang, Kapayan. Seorang lagi calon wanita Warisan Plus yang turut mencatat kemenangan dalam PRN Sabah ialah pengerusi PKR Sabah, Datuk Christina Liu yang mempertahankan kerusi api-api.
Seramai 275 daripada 447 calon yang bertanding pada pilihan raya Dewan Undangan Negeri Sabah hilang wang deposit apabila gagal memperoleh 1/8 atau 12.5% undi daripada jumlah keseluruhan undi yang dikira. Antara mereka yang hilang deposit ialah pertandingan 11 penjuru di Dun Bengkokah yang menyaksikan paling ramai iaitu 8 calon hilang wang deposit. Dun api-api yang menyaksikan pertandingan 9 penjuru turut menyaksikan timbalan Presiden Parti Cinta Sabah PCS, Pang Yok Ming dan 6 calon lain hilang wang deposit. PRN Sabah turut menyaksikan calon Warisan Plus Pong Chin Tze yang bertanding di Dun Luyang memperoleh jumlah undi terbanyak iaitu 15,510 undi menewaskan 5 lagi pencabarnya yang kesemuanya hilang wang deposit. Seramai 749,083 atau 66.61% pemilih berdaftar keluar mengundi pada PRN Sabah ke-16 semalam. PRN Sabah semalam turut menyaksikan beberapa pemimpin tewas di kerusi DUN ditandingi. PRN Sabah semalam turut menyaksikan beberapa nama besar dalam arena politik Sabah tewas di kerusi DUN ditandingi. Antaranya ialah Presiden Parti Cinta Sabah PCS dan bekas Menteri Luar Datuk Seri Anifah Aman yang tewas kepada calon Parti Warisan Sabah Daud Yusof di DUN Pengawan. Ketua Umum USNO yang juga bekas Yang di-Pertua Dewan Rakyat Tan Sri Pandikar Amin Mulia tewas di kerusi DUN Pintasan. Turut tewas Presiden APCO Datuk Seri Wilfred Madies Tangau di DUN Cilu. Dua pemimpin utama Parti Liberal Demokratik LDP iaitu Presiden Kehormat Seumur Hidup dan bekas Ketua Menteri Tan Sri Chong Kah Kiat dan Presidennya Datuk Chin Su Fin turut hilang deposit masing-masing di DUN Inanam dan Api-Api. Turut mencuri perhatian pada PRN kali ini ialah calon warisan di DUN Segama yang juga bekas Menteri Pelancongan Seni dan Budaya Datuk Muhammadin Ketapi yang turut meraih kemenangan besar dalam pertembungan 8 penjuru dengan meraih jumlah undi sebanyak 4,864. Semua individu yang pulang dari Sabah diwajibkan menjalani saringan COVID-19 dan menjalani perintah pengawasan dan pemerhatian di rumah atau HSO bermula hari ini sehingga 10 Oktober. Ketua Pengarah Kesihatan Tan Sri Dr. Nur Hisham Abdullah dalam satu kenyataan berkata mereka akan diberi surat HSO dan dipakaikan gelang kuarantin. Tarikh pengawasan pula bermula dari tarikh ketibaan sehingga keputusan ujian makmal diperolehi. Menurutnya, aktiviti saringan akan dijalankan apabila mereka baru tiba dari Sabah di pintu masuk antarabangsa. Pelepasan HSO akan diberikan sekiranya keputusan ujian makmal menunjukkan negatif COVID-19. Sekiranya mengalami gejala jangkitan saluran pernafasan dalam tempoh 14 hari dari tarikh pulang, individu tersebut perlu menjalani saringan ulangan bagi COVID-19. Tambah beliau, saringan itu dikecualikan daripada caj ujian COVID-19. Sabah terus menyaksikan peningkatan kes positif COVID-19 dalam negara apabila merekodkan 64 kes positif baharu semalam menjadikan jumlah kumulatif kes meningkat kepada 1,546. Setakat ini, 11 kes kematian akibat COVID-19 direkodkan di Sabah. Sekian berita BTTV malam ini. Terima kasih. Terubuk cek kita.